Pengenalan bagi pembentangan soalan 7 ialah sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia ialah demokrasi berparlimen, iaitu di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Ketua Negara iaitu Yang di-Pertuan Agong berkuasa melantik Ketua Kerajaan yang dikenali sebagai Perdana Menteri dan memperkenankan pelantikan jemaah menteri atau ahli kabinet atas nasihat Perdana Menteri. Berikut merupakan gambar-gambar Perdana Menteri Malaysia yang pernah berkhidmat kepada negara. Portfolio Perdana Menteri. Berikut merupakan portfolio seorang Perdana Menteri. Pertama, Perdana Menteri bertanggungjawab menjadi penasihat Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong tidak diberi kuasa secara perlembagaan menjalankan tugas sesuka hati. Sebaliknya, bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri kecuali dalam perkara yang disebut dalam Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, Perdana Menteri juga bertanggungjawab menamakan senarai Menteri Kabinet untuk dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, menyelaraskan dan membuat keputusan semua dasar kerajaan dengan menubuhkan Jabatan Perdana Menteri. Tambahan pula, Perdana Menteri juga menjadi jurucakap mengenai hal ehwal antarabangsa dan dalam negara. Akhir sekali, Perdana Menteri berhak untuk memohon Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen apabila sampai tempoh waktunya. Berikut merupakan portfolio salah satu Perdana Menteri iaitu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Yang pertama, memperkenalkan kawalan kerajaan lebih besar. Salah satu tindakan pertama beliau sebagai Menteri Pendidikan adalah untuk memperkenalkan kawalan kerajaan lebih besar ke atas Universiti Malaysia walaupun pembangkang yang kuat dari komuniti akademik. Yang kedua, melaksanakan perswastaan perusahaan kerajaan. Mahathir juga telah secara aktif melaksanakan penswastaan perusahaan kerajaan dari awal tahun 1980. Kedua-dua sebab ekonomi liberal ia sedang dikejar oleh zaman seperti Margaret Thatcher dan kerana beliau merasakan bahawa menggabungkan dengan tindakan afirmatif untuk bumi putera, ia boleh menyediakan peluang ekonomi untuk perniagaan bumi putera. Yang ketiga, mengubah dasar pendidikan negara. Semasa Tun Dr. Mahathir menjadi Menteri Pelajaran, beberapa perubahan telah dibuat oleh beliau selaku menteri ketika itu. Di antaranya ialah mengubah dasar pendidikan negara dengan melaksanakan usaha-usaha untuk membasmi dan menghapuskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan kepada semua. Yang keempat, memperkenalkan dasar pandang ke timur. Dasar pandang ke timur merupakan dasar ekonomi yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 8 Februari 1982. Terdapat beberapa syarat yang perlulah dipenuhi sebelum seseorang itu layak untuk dilantik menjadi Perdana Menteri ataupun Ketua Kerajaan. Syarat yang pertama, untuk menjadi Perdana Menteri, beliau mestilah merupakan seorang ahli Dewan Rakyat. Untuk menjadi ahli Dewan Rakyat, seseorang itu mestilah seorang warga negara, berumur tidak kurang dari 21 tahun dan bukan ahli Dewan Negara. Syarat yang kedua, untuk menjadi Perdana Menteri, beliau perlulah mendapat sokongan dan kepercayaan daripada majoriti ahli Dewan Rakyat, di mana beliau seharusnya dapat menguasai keyakinan majoriti, iaitu sekurang-kurangnya sokongan dari 112 ahli parlimen daripada sejumlah ahli seramai 222. Syarat yang ketiga, kewarganegaraannya diperoleh secara automatik, iaitu melalui kuat kuasa undang-undang. Hal ini tertakluk dalam perkara 14 di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dan yang terakhir, Perdana Menteri hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Kabinet. Kabinet diketuai oleh Perdana Menteri dan merupakan majlis menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada Parlimen. Seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 43 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, anggota Kabinet hanya boleh dipilih daripada mana-mana
daripada mana-mana majlis parlimen, iaitu Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. Seterusnya adalah bagaimana penggubalan syarat untuk menjadi Perdana Menteri dilakukan. Yang pertama, pelantikan Perdana Menteri adalah dengan merujuk kepada Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang mengandungi 183 perkara yang merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Perlembagaan ini digubal di bawah Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red adalah sebuah suruhanjaya bebas yang wujud sebelum Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan daripada Britain, iaitu pada 31 Ogos 1957. Syarat seterusnya, penggubalan syarat menjadi Perdana Menteri adalah merujuk kepada satu dokumen undang-undang bertulis yang berasaskan dua dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Dan yang terakhir, di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia, pelantikan Perdana Menteri adalah berdasarkan perkara 43, Jemaah Menteri, di mana Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik suatu jemaah menteri untuk menasihatinya dalam urusan pentadbiran negara. Namun, Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri. Berikut merupakan logo Jatanegara dan logo Dewan Rakyat. Logo Jatanegara ini dicipta untuk mewujudkan semangat bersatu padu antara rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Ianya juga untuk melambangkan pertahanan dan kedaulatan negara Malaysia. Terdapat beberapa proses bagi pelantikan sebagai Perdana Menteri. Yang pertama, perkara 32/1 perlu ada seorang ketua utama negara bagi persekutuan. Sebagai contoh, Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara kerana ia diberi keutamaan daripada segala orang di dalam persekutuan dan yang tidak boleh dikenakan prosiding di dalam mahkamah kecuali di dalam mahkamah khas. Yang kedua pula, perkara 39, kuasa eksekutif persekutuan. Hak terletak pada Yang di-Pertuan Agong dan terletak pada Undang-Undang Persekutuan, di mana Yang di-Pertuan Agong memperuntukkan Undang-Undang Persekutuan dan peruntukan jadual kedua bolehlah dijalankan atau jemaah menteri atau menteri yang diberi kuasa jemaah menteri melalui undang-undang untuk memberikan fungsi eksekutif kepada orang lain. Yang ketiga pula, perkara 41, pemerintahan tertinggi. Yang di-Pertuan Agong menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Yang keempat pula, perlu diingatkan bahawa dalam pelantikan Perdana Menteri yang baru, Yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara yang mutlak, di mana bagi pemilihan Perdana Menteri yang baru. Yang kelima pula, perkara 40/2, di mana Yang di-Pertuan Agong bertindak menurut budi bicara pada melaksanakan fungsi yang berikut. Antara fungsinya ialah melantik seorang Perdana Menteri dan tidak memperkenankan permintaan bagi pembubaran Parlimen. Dan yang terakhir, perkara 43/2/B, di mana Yang di-Pertuan Agong melantik Ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Berikut merupakan gambaran pelantikan Perdana Menteri ke-8 Malaysia, iaitu Tan Sri Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin di Istana Negara oleh Yang di-Pertuan Agong, dan gambaran bagi dokumen Undang-Undang Malaysia. Silsilah sistem kabinet. Seperti yang kita tahu, sistem kabinet ini adalah sistem yang berada di bawah sistem Raja Berperlembagaan. Terdapat 3 bidang di bawah sistem Raja Berperlembagaan, iaitu bidang perundangan, bidang eksekutif dan bidang kehakiman. Sistem kabinet terletak di bawah bidang eksekutif. Sistem kabinet ini diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Menurut portal rasmi Kabinet Malaysia, terdapat 70 ahli jemaah menteri setakat ini, iaitu yang pertama ialah Perdana Menteri, diikuti Timbalan Perdana Menteri, kemudian diikuti dengan menteri-menteri dalam pelbagai bidang seperti gambar raja di bawah. Sistem Kabinet Menteri.
Sistem Kabinet Menteri ini diketuai oleh Perdana Menteri kita sekarang ini yang iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, diikuti dengan menteri-menteri yang lain seperti Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Menteri Kanan Pertahanan, Menteri Kanan Kerja Raya, Menteri Kanan Pendidikan, Menteri Kewangan, Menteri Pengangkutan dan lain-lain menteri lagi. Actually menteri ini ketua segala bidang yang mereka pegang. Timbalan Perdana Menteri, sistem kabinet. Timbalan Perdana Menteri ni actually dia macam penolong Perdana Menteri, seperti Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan kita ialah sekarang Tan Sri Ismail Sabri Yaakob, dan timbalan Perdana Menteri, timbalan Menteri untuk Menteri Pertahanan ialah Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz. Tugas-tugas ahli kabinet. Tugas yang pertama iaitu menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam urusan pentadbiran negara. Yang kedua, menangani sebarang masalah seperti cemasan yang melibatkan negara dan rakyat. Yang ketiga, membentuk dasar koordinasi yang bertujuan untuk membina kerajaan yang cekal dan efektif. Yang keempat, mengubah dasar kerajaan. Yang kelima, mentadbir kerajaan persekutuan mengikut bidang kuasa yang terdapat dalam senarai persekutuan. Dan akhir sekali, memperinci dasar-dasar umum yang dijanjikan kepada rakyat. Seperti kalau dia menjadi Perdana Menteri, dia kena tunaikan dia punya manifesto. Kebaikan sistem kabinet. Sebagaimana yang diketahui, kerajaan yang memerintah akan memikul amanah rakyat melalui pilihan raya. Rakyatlah yang menentukan pembentukan kabinet dan pucuk kepimpinan. Kebaikan pertama iaitu rakyat diberi peluang untuk memilih pemerintah. Rakyat diberi peluang untuk memilih pemerintah. Hal ini bermakna suara rakyat diambil kira bukan sahaja semasa memilih wakil-wakil mereka, malahan suara mereka juga diambil kira untuk dibentangkan di Parlimen. Selain itu, sistem kabinet juga telah mencapai kejayaan. Walaupun tidak semua negara mengamalkan sistem kabinet, tetapi kejayaan suatu sistem pemerintah kabinet adalah terletak kepada kesedaran rakyat sesebuah negara dan kepercayaan mereka terhadap sistem yang diamalkan. Selain itu, kebaikan sistem kabinet juga dapat menjamin kerajaan yang adil dan stabil. Selain itu, sistem kabinet juga dapat mendaulatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dan akhir sekali, kebaikan sistem kabinet juga dapat memelihara kesejahteraan rakyat. Kesimpulan yang dapat diperolehi dari keseluruhan pembentangan ini ialah sistem pemerintahan di Malaysia iaitu demokrasi berparlimen menjamin kedaulatan negara dan sekaligus dapat memberi keadilan kepada rakyat di negara kita.